Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Itu baru betul originalnya. Pagi. Sebab dia pakai blazer. Tom Fadi pakai blazer. Okey, perkenalkan diri dulu. Saya Fadil Rasul dan Zack Merican. Dan saya Fadi Ghazali. Betul. Kita sudah berada di episod yang ketiga. Alhamdulillah. sedar tak sedar dah episod 3. Episod ketiga. Tanya kepada anda yang masih stay bersama kami. Sebenarnya nampak macam sikit tau. 3. Tapi 3 ni progress. Yes. Itu yang Bila best. 3 dia boleh jadi 30, dia boleh jadi 300, dia boleh jadi 3,000, dia boleh jadi 30,000, dia boleh jadi 300,000, dia boleh jadi 3 juta. Waktu tu kita sponsor dah macam ni. Saya dah beratur. Baik sponsor sekarang. Masa tu set bukan macam ni. Oi, lagi dahsyat insya-Allah Baik, jadi seperti biasa di Funnel Evo Podcast kita akan berkongsikan apa-apa saja isu yang menarik ataupun apa-apa ilmu yang kita nak kongsi bersama dengan pendengar-pendengar dan penonton-penonton. Yang paling penting apa saja yang kita buat kita kena memberi manfaat insya-Allah. Baik, jadi untuk episod kali ni Fadil kita ada apa? Kita ada isu yang hangat juga diperkatakan. Hangat di pasaran. Hangat diperkatakan dulu. Saya ingat zaman dulu lah, beberapa tahun lepas, sampai ada satu perhimpunan untuk kerajaan hapuskan PT-PT Ain. PT-PT Ain. Yes. Ain tu bahaya. Saya bukan Sakit PT Ain. Saya PT Pu. Berani punchline. Tapi Itu betul orang cakap. Tapi betul lah bila sekarang kita berada di fasa social media di mana ramai orang bebas berkata-kata. Kadang-kadang yelah tak sedar yang dicakap tu sebenarnya bahaya, membahayakan diri. Betul. Bila kena tangkap mulalah tapi Saya kena tipu tiba-tiba kan. Tiba-tiba saya kena tipu. Tapi tak apa. Kita nak ceritakan berkenaan dengan hutang Tuan Fadi. Bila sebut pasal hutang ni, apa yang terlintas dekat fikiran Tuan Fadi? Hutang ni terlintas ni kita untuk usahawan ke untuk semua ni? Untuk semua dulu. Untuk semua dulu. Bila sebut hutang. Hutang. Saya akan terlintas kereta. Kereta Sebab hutang pertama yang dibuat adalah hutang kereta. Fadil Hutang budi. Boleh tak tu? Itu hutang paling bahaya sebenarnya. Tapi kalau style Fadil ni saya tengok orang yang banyak hutang budi Fadil kan. Fadil ni baik orangnya Tuan Fadi. Kalau Zack kalau nasi Zack, paprik. Nasi paprik kenapa? Ada hutang nasi paprik? Betul. Yang saya ingat hutang pertama, bro pinjam duit sikit boleh aku nasi paprik. Dulu kita duit belanja sekolah RM1. Tuan Fadi dulu duit belanja sekolah berapa? 5%. Lagi. Betul Tuan Fadi RM5. Betul, 1994. Kena faham pasir putih 50%. makan apa? Yelah Kelantan makanan dah sedap-sedap murah-murah kan. Murah-murah dan sedap. Macam kau Dil? RM1 tak? Kan? So RM1 tu bayangkan rehat pertama beli daging burger dah 70 sen. Rehat kedua tinggal 30 sen. Dekat nak nasi paprik. So kalau tengok orang makan member makan ayam masak merah tu kira dah kaya lah tu kan. Itulah bro pinjam duit sikit kan, beli nasi paprik. Balik rumah ayah marah, kenapa pinjam duit kawan? Minta lah kat ayah kan. Minta kat ayah, nanti ayah tak bagi. Kenapa kata tak bagi? Ni assumption lah ni. Wah, kecil-kecil kena assumption. Alright, jadi itu apa pandangan saya Fadil dan juga Tuan Fadi. Anda pula bagaimana pendengar-pendengar bila membicarakan tentang hutang, apa yang terlintas di pemikiran korang semua dan pengalaman berhutang. Saya yakin ramai yang ada pengalaman berhutang, kongsikan dengan kami nak baca. Betul. Baik. Dan untuk episod kali ini juga Fadil, bila kita sebut tentang hutang, kita pasti akan relate juga dengan usahawan. Betul. Yes. Dia tak dapat larikan hutang dengan usahawan juga. Sebab ada setengah orang nak menjaga perlukan modal. Betul. Dan daripada modal tu ada sos-sos yang diperlukan. Tapi kita serahkan pada pakar lah. Betul. Dan sos tu saya yakin bukan mayonis, bukan cili. Yes, tapi tomato. Okey. Kita tanyalah, kita tak payah pergi jauh-jauh lah. Kita tanya Mr. Chairman kita. Yes. Funnel Evo punya chairman. Ya. Bila start Funnel Evo tu, Tuan Fadi sendiri berhutang tak? Okay, ni cerita sebenar Cerita sebenar. real story. Bismillahirrahmanirrahim. So far dalam berniaga dah berapa belas tahun ni saya tak pernah berhutang. Tak pernah berhutang daripada day one berniaga sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya punya fokus adalah tukarkan RM1 jadi RM2. Itu je. Hari-hari orang usahawan kan dia zikir dia begitulah. Macam mana nak tukar yang sikit ni jadi banyak. So macam mana? Maksudnya berjimat je tu Fadi ke macam mana? Ganda kan? Memang fokus kita bukan saja berjimat. Kalau berjimat ni kita dalam dia panggil apa? Defensif. Defensif. Kita defense kan. Kita offensif. Tapi offensif dalam keadaan
believe yang duit ni boleh bertambah. Begitu. Salah satu cara yang mungkin Tuan Fadi boleh kongsikan dengan pendengar apa Marketing. cara? Marketing. Kalau duit yang kita ada, kita laburkan, contohnya pergi kepada operation, dia akan habis. Contoh okay, modal ni operation, office. Habis tak? Habis. Habis lah. Sebab tu adalah kesalahan usahawan. Dia ambil duit, dia renovate office. Dia pergi sewa tempat kosong, dia renovate. Ouch. Ouch kan. Cantik-cantik lo. Cantik tu. Lepas tu last kali, macam mana nak bayar team, macam mana nak buat marketing, apa modal nak buat produk pun tak ada. So operation, dapat duit pergi kepada operation, especially pada peringkat awal, bagi saya orang tu kena belajar lah. Nak belajar di evolusi. Tengok bagi evolusi betul. Tengok bagi. Tapi Tuan Fadi, yelah kalau kita fikirkan balik kan, macam Tuan Fadi tak berhutang. So it's easier said than done sebenarnya. Betul tak? It's easier said than done. Macam ramai orang kat luar sana kita nak tahu, betul ke macam contoh macam saya sendiri kan. Saya tengok Datuk Arif Shukri sebagai contoh, Datuk Seri Vida ni semua kan. Wano kaya macam mana you guys mula sebab korang kaya sangat. Tak berhutang macam kalau tak berhutang macam saya pernah berniaga nasi ayam. Tadi yang ouch tu cuba cerita sikit. Ouch tu kenapa? Yang nasi ayam ni yang ouch tu dulu saya alhamdulillah saya pernah ada pengalaman berniaga. Saya tak berhutang. Okay. Based on duit simpanan lah. Duit simpanan kita ada syuting semua. So duit tu ada alhamdulillah dengan ayah simpan tabung haji pada kecil sebagainya. So waktu tu nak buka perniagaan. Nak buka perniagaan tu sedih nak cerita, tapi makan ratusan ribu ringgit Tuan Fadi. Habis. Alhamdulillah habis. Habis. Renovation saja cost around 70 to 80,000. 70-80,000. Kalau Tuan Fadi pergi tengok Taman Samudra, siapa biasa. pendengar-pendengar daripada Gombak, Taman Samudra sebelah Giant, tengok sekarang kurung lab kedai dia. Masuk kedai tu cantik, Masya Allah. Itulah duit saya. Terima kasih owner cakap. Cantik. Memang saya buat partition dengan plaster ceilingnya. Dan dia masuk, dia bayar duit bulannya. Betul. Memang cantik. Aircon semua halas. Office buat solat. Last memang hancur kan. Itu salah satu pengajaran kepada saya lah, di mana saya berniaga tak ada ilmu. Itu berguru tak? Tak berguru. Itu silap saya Tuan Fadi. Fadil, good question Fadil. Sebab saya ingat kau nak berniaga ni kau kena ada duit saja. Duit modal. Sebenarnya tak. Kita kena ada ilmu first. Bila ilmu first, itu yang terjadi macam Tuan Fadi kata tadi tu. Dengan RM1 boleh jadi RM2 dan tiba-tiba sekarang alhamdulillah seorang jutawan. Alhamdulillah. Itulah cerita saya. Jadi mungkin you guys ada pengalaman yang sama, boleh kongsikan. Jangan menangis, jangan terduduk. Terduduk tak apa. Bak kata Tuan Fadi, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Berguru lepas tu. InsyaAllah. So macam Fadil kan, pernah ada pengalaman-pengalaman gitu? Pernah juga. Cerita. Okay, dulu sebab saya pun dulu buat tafakul kan. Okay. Bertafakul. Bertafakul. So dekat takaful ni kita ada dalam bank negara punya sistem. Jadi kat bank negara dia set requirement untuk persistency, dia panggil. Okay, persistency ni adalah untuk klien kita lah. Klien kita kena ada berapa persen daripada total klien kita kena buat bayaran penuh. Nak dijadikan cerita, nasib tak ambil berakhir saya. Sebab ekonomi, sebab majoriti saya punya klien adalah daripada Petronas. Zaman Tuan Fadi ni. Zaman tu pula Petronas tengah down, drop kan. So ada projek tak banyak jalan, dong kena buang semua. Retrench. Itu tahun bila Dil? 2016-17 Okay. Tuan Fadi kat mana tu? Masa saya dah berniaga. Dah penipu. Okay. Lepas tu bila dah retrench semua mengadu, bro tak boleh bayar, bro tak boleh bayar. Kira RM15,000 nak bayar insurans. Bro, serius. Maksudnya total yang klien Fadil. Untuk cantikkan balik persistency tu. Okay. Cara Fadil bayar hutang tu kita hold dulu nanti. Alright. Itu best. Dia hook dulu. Okay. Tapi Tuan Fadi, bila kita sembang tentang hutang ni, kita akan tahu impak hutang kepada individu. Betul. Especially kita sentuh usahawan Tuan Fadi. Alright, antaranya adalah bebanan dan tekanan untuk bayar semula. Yes. Okay. So, bagaimanakah Tuan Fadi untuk kita mendepani benda-benda itu seperti itu? Dia most important bila ada hutang. Fadil dengan Zack pun pernah lalu kan. Kalau orang bukan usahawan, dia ada hutang lain, hutang kereta, hutang rumah kan. Kita tengok je ketika pandemik berlaku. Kita ambil general dulu. Kalau orang tu tak ada hutang, dia okey je. Duduk rumah, tengok TV, layan Netflix kan. Makan apa nak makan, pergi saya tak boleh pergi kan. Tapi orang yang berhutang je ada masalah.
Siapa ada hutang pada ketika itu, dia ada masalah. Oh, betul. Dia akan jadi serabut gila, level tak boleh nak fikir. Sebab apa? Nak kerja tak boleh, duit tak ada, bank call, bank tetap minta. Betul. Bank kacau. Bank kacau. Sebab tu bit relief bila ada apa itu? Moratorium kan? Moratorium, betul. Ada moratorium tu, lega sikit. Sebab apa? Kita rasa kita tak ada hutang, padahal dilanjut Extend je. Dan mungkin Kazilah ada naik bunga ke apa, saya tak kan? Ada kan? Ada naik sikit. Tapi kesan dia adalah kepada bukan isu lain, isunya adalah emosi. Sebab usahawan ni, benda paling dia kena jaga adalah emosi dia. Paling kena jaga. Sebab emosi akan berkait dengan energi. Kalau emosi dia kacau, energi dia kacau. Bila energi dia kacau, keseluruhan bisnes dia akan kacau. Tapi boleh tak berhutang? Yang ni boleh tak berhutang? Boleh teruskan ke? Boleh. Boleh. Sebab nanti orang kata, kalau macam tu tak boleh berhutang, macam mana nak berniaga? Sebab ada juga saya dengar, saya tahu Fadil nak tanya soalan, tapi saya teringat satu cerita. Tak silap saya, Tuan Fadil sendiri dan juga Tuan Pudin berjumpa dengan founder Alexan. Betul. Kan? Haji Ali cakap, yang membuat kasi rasa, biar betul lah. Sampai ke sekarang saya garuk kepala saya. Nak beli rumah ni jangan berhutang. Beli cash. Macam mana tu? Tu level dia. Macam mana tu dia open ni palot mikir waktu. Itu pada pandangan saya lah. Boleh beli cash kalau kita ada kemampuan. Okay. Kalau kita ada kemampuan, bolehlah beli cash. Contohnya, mak nak let go rumah. Harga market 300,000, mak nak let go 50,000 je anak-anak. Kau belilah cash, apa hal kau nak buat loan? Masya Allah. Contoh. Ada tak kes macam tu? Ada. Banyak kes macam tu. Jualan kasih sayang dia panggil. Saya kena banyak duduk dalam circle Fadil dengan Tuan Hadi. Tak. Walaupun kita tak ada sekarang ni, buat untuk anak kita. Masya Allah. Kalau kita tak ada rezeki itu, maka kita tahu ada orang ada rezeki macam tu. Dalam tim kita pun ada yang macam tu. Jumpa dengan saya, adalah seorang hamba Allah dalam tim Fanivo ni. Jumpa dengan saya last week saya. Tuan Fadi, saya nak tanya satu pendapat lah. Family saya nak bagi rumah kat saya. Okay, nak bagi rumah tapi kena bayar. Masih ada lagi bayaran dengan bank. Tapi bayaran tu tak banyak. Dalam kata silap saya dalam 60,000, 50-60,000. Okay, make sense. Tapi nilai rumah tu sekarang ni dekat 400-500,000. Sebab dia dah beli tu zaman lama dah, 70-80-an kan. Jadi 90-an harga rumah tu murah je. So sekarang ni nak jual. Okay, tapi saya nak beli kereta. Macam mana ni? Mana dulu yang perlu diperlukan? Jabi ke ni? Kalau saya lah, pandangan saya rumah dulu lah. Itu pandangan Tuan Zack. Ada orang keperluan dia kereta dia. Kereta sebab dia nak memudahkan dia bergerak. Betul. Jadi saya kata keperluannya kereta. Cuma kalau bayar macam tu, kalau tak affected dan boleh ambil. Dan dia tak masuk dalam you punya payslip pun. Betul. Yalah, betul. Bayar cash gitu kan. Kalau you ada cash, kalau tak ada cash tak apa, bayar bulan-bulan. Installment dengan parents tak ada pula masalah. lah. Jadi bayar rumah, saya ada jawapan yang a bit ni. Kalau ada cash, silakan. Dan you tak ada any commitment. Memang bagi saya rumah adalah benda yang paling penting. Jadi kalau rumah ni kita bayar cash, kereta kena tarik pun tak apa. Rumah tu kena ada. Kereta kena tarik tak apa, asal ada tempat berteduh anak isteri kita. Tapi kalau kita tak ada rezeki begitu, maka kita usahakan. Kalau usahakan tu boleh jadi beli dengan guna Islamic punya loan. Lepas tu minta lah supaya Allah SWT bagi rezeki untuk kita cepatkan habiskan bayaran. InsyaAllah. Okay, Tuan, saya ada satu soalan. Contoh ni berbalik pada usahawan. Cuma saya nak kena cakap satu benda ni sementara saya ingat. Ni pesan guru saya. Dia kata rumah kena kecil, kereta kena terbaik. Rumah kecil, kereta terbaik. Pesan dia. Saya pun kenapa rumah kena kecil? Saya tak faham. Orang nak buat rumah besar kan? Dia nak rumah kecil. Dia kata apa? Nabi kata, Nabi ke apa? Tak ingat. Sahabat ke Nabi? Tak ingat. Minta maaf, yang tu saya tak tahu, tak ingat. Dia kata orang Islam lah, kita akan panggil orang Islam pergi rumah balik masjid. Pergi rumah balik masjid. Pergi rumah balik masjid. Apa maksud dia? Pergi rumah balik balik masjid. Kena banyak sama masjid lah. Kena banyak
Maksudnya tempat tinggal kita di masjid. Rumah tu tempat pergi je. Dia bukan pergi masjid balik rumah. Sebab tu rumah kena kecil. Kalau rumah besar dia jadi macam ni. Balik masjid pergi rumah. Pergi masjid balik rumah. Jadi rumah tu banyak kita habiskan masa. Jadi level lain dah ni Dil. Level lain. Sebab tu kalau rumah tu terlalu cantik, kita akan nak duduk rumah. Sayang lah. Kita akan sayang dengan rumah kita. Padahal kita tahu rumah tu adalah sementara yang kita pasti akan tinggalkan. Tahu Fadi, tapi ni mungkin agak lari sikit dengan topik kita. Alang dah sentuh lah. Saya pantang kalau cakap ni kita mula rasa aku mula nak pergi masjid selalu. Tahu Fadi, contohlah kalau macam Tahu Fadi, okey kita ambil teruslah case study depan mata kita. Tahu Fadi alhamdulillah Tuan bagi rezeki luar biasa kat dunia. Tuan Fadi buat rumah besar contoh. Lepas tu Tuan Fadi dekat rumah tu ada surau. Tak siap lagi rumah tu. Contoh ada surau dan sebagainya. Lepas tu Tuan Fadi kerap berjemaah dengan keluarga apa semua. So boleh tak? Boleh atau tidak kita treat rumah kita tu yang kita buat macam tu ada surau dan sebagainya seperti mana kita kat masjid atau surau. Tuan Fadi. Kalau ni pesan guru saya, dia kata orang lelaki kena pergi masjid. Okey, pergi masjid ke? Cuma tempat solat tu untuk kita solat malam. Itulah untuk pastikan anak tu solat. Supaya dia tu solat di tempat yang proper. Tak adalah solat ambil depan TV. Allah kan ramai orang depan TV, kiblat pula mengarah TV. Memang Allah Akbar. Itulah kau solat, itulah tempat kau main, itulah tempat kau tengok benda-benda lara. Dah. Pasang pula Tom and Jerry time tu. Sudah. Itu Tom and Jerry. Ni zaman sekarang ni apa? Lupalah apa benda Blippi. tu. Cocomelon. Blippi. Takkan nak sembah tembikai Jangan gitu. Aduh. Bahasa. Bahaya. Okey, kita balik pada soalan. Saya nak balik. tanya Tuan Fadi satu soalan dah. Kita tadi topik hutang ni panas kan. Jadi contohlah situasinya ada satu usahawan ni, belum lagi usahawan tapi jiwa usahawan tu ada. Dia tak ada duit, tak tahu nak mula macam mana. Adakah dia wajib berhutang ataupun macam mana? Dia punya situasi macam tu. Okey, simple begini. Saya baru ingat. Saya juga pernah berhutang lah. Baru ingat. Dia simpan saya, Okey. Baru saya ingat. Bila Fadi tanya soalan ni, baru saya ingat. Masa tu saya belajar universiti. Masa tu saya belajar universiti, saya saya nak start bisnes. Saya memang tak ada duit. Modal masa itu adalah, if I'm not mistaken, RM5,000. Saya tak ada duit. Apa saya buat? Saya berhutang. Tapi saya berhutang dengan kapasiti saya tahu saya boleh bayar. Capacity kita. Contoh, nak beli kereta, jangan beyond our capacity. Memang jam kena tarik. Kan, kalau rumah, kita kata nak buat loan rumah, boleh bayar tak? Boleh. Capacity sekarang, insya-Allah dengan izin Allah, gaji sekarang, boleh bayar. Boleh. So masa tu saya pinjam RM5,000. Itulah first hutang saya dalam bisnes. Lepas tu tak adalah untuk ambil produk. RM5,000 saya berhutang dengan, sebab kawan saya, circle saya adalah kawan-kawan universiti, maka semua tak ada duit. Nak berhutang dengan orang tak boleh. Minta dengan mak, memang mak tak ada duit. Mak saya ibu tunggal yang membesarkan 4 orang anak. Jadi memang tak ada duit. Saya tahu. Yang saya ada choice adalah kawan-kawan lain yang dah pun bekerja. Dan pada ketika itu, kawan-kawan lain tu tak wujud. Dan ada seorang je saya baru kenal dalam seminggu 2 minggu. Baru kenal. Dan dia bekerja sebagai guru dekat Besut Terengganu. Saya pinjam dengan dia RM5,000. Baru kenal seminggu 2 kan? Dia kata dia nak volunteer, tak apa, ambil. Jalan lah. Dipermudahkan urusan. Tapi saya kata saya akan bayar lah. Alhamdulillah bayar RM5,000. Berapa masa yang dia ambil untuk dibayarkan semula tu? Kau tersilap saya 6 bulan juga lah. Perasaan Tuan Fadi waktu macam aku kena hutang ni. Macam mana? Saya kata burden dia macam PKP, tak boleh kerja, bank minta duit. Tapi satu je, ketika itu guru saya ajar, beza orang mengejar matlamat dengan dikejar matlamat. Faham tak ayat ni? Faham. Kejar matlamat ni, contoh, kejar harimau. Harimau kat depan, kita kat belakang. Lari, kejar. Laju sangat lah harimau ni, penat aku lah, lantak kau lah. Sebab kita mengejar harimau. Tapi kalau kita dikejar harimau, tak boleh laju pun tiba-tiba laju. Tak sempat fikir letih tu. Tak sempat fikir letih. Kan? Jadi bila orang duk kejar, itu yang kena buat bisnes tu. Masa tu. Sama lah kalau kita macam kita tak nak bayar hutang pun, kalau Tuan Z pun ada cerita lah episod lepas kan. Orang duk minta apa? Sitos kan. Alah sekali, ambil lah. Kan? Betul. Sebab apa? Sebab kita dikejar lah. Kita dikejar, betul. Betul lah. Okay.
macam-macam lagi ni. Kita akan berkongsi juga dan kita akan terima panggilan juga daripada anda yang bagi nombor dekat DM Fadil Ghazali. Ya. Oh, ramai sebenarnya orang baru kita tahu tentang Fadil ni, memang ramai orang nak bercakap telefon dengan dia. Nasib baik dah kahwin. Kalau bujang tu bergayut pukul 12 tengah malam pun tak. Alright, apa-apa kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Fun and Live Podcast. Anda usahawan kan? Tengok video ni sampai habis. Nak tak buat satu kempen marketing yang boleh menjana sales dan profit yang lumayan untuk bisnes anda? Dan yang lagi best, anda tak perlu nak pergi kelas yang jauh, mahal, habiskan duit beribu ringgit semata-mata untuk belajar. Kalau nak, klik je link yang ada pada video ni dan dapatkan akses kepada lebih 100 video tutorial berkenaan integrated digital marketing. Anda nak belajar buat Facebook Ads? Ada. Nak belajar buat TikTok Ads? Ada. Nak belajar buat website? Pun ada. Senang cerita, macam-macam ada. So, berita baik untuk anda. Semua ni anda boleh belajar dalam satu platform je, yang itu Fun and Evo Plus. Ramai dah yang Fun and Evo Plus dah bantu dan dapat result yang bagus. Dan yang paling best, saya nak beritahu ni, sekarang ni Fun and Evo Plus ada offer yang menarik untuk anda. Klik je learn more atau mana-mana link yang ada di video ni. Itu saja, bye. Welcome back guys. Okay, so kita pun dah berbicara berkaitan dengan hutang. So kita nak sambung sikit. Sekiranya orang tersebut nak jadi usahawan, perlu tak dia berhutang? Perlu tak memulakan perhutangan untuk mula berniaga? Atau bila dia kena? Bila dia Sambung cerita Tuan Fadil tadi tu. Bila yang kita boleh berhutang Tuan Fadil? Okay, Untuk usahawan especially. bila kita nak berhutang? Okay, sebelum saya jawab, saya nak tanya Tuan Z dulu. Selepas berlaku kejadian itu, yang Tuan Z tolong renovate kedai orang tu. Betul. Tolong renovate. Wow. Pahala. Kita kena fikir begitu bawa rasa happy kan? Masya-Allah, betul. Thank you Del. Tengok Tuan Fadil, dia ni selalu tau. Okay. Selepas kejadian tu, apa yang Tuan Z fikir? Maksudnya berhutang ni untuk bisnes bagus ke tak bagus, atau macam mana? What's your opinion on this? Dalam saya atau punya, bila sebenarnya patut kalau aku nak guna duit aku untuk ni pandangan saya secara peribadi. Pribadi. Pada waktu itu even saya belum jumpa Tuan Fadil lagi, belum jumpa sahabat-sahabat yang luar biasa ni. Even pada waktu tu walaupun saya sedih, saya macam ya Allah, aku hilang banyak ni. Tapi deep inside me saya rasa syukur alhamdulillah aku tak berhutang. Macam tu sebab guna duit sendiri. Sebab guna duit sendiri. Sebab kalau fikir, kalau bayangkan kalau dah 120 ribu lebih kurang, berapa nak bayar bulan-bulan tu? Yalah, betul. Nak cekau mana kan? So deep inside me saya serba sedikit tu rasa alhamdulillah, syukur Tuhan selamatkan aku belah sini. Tapi Tuhan bagi aku pengajaran kat belah sini, which is lama 3-4 tahun ke anak ni kan. Nak recover. Fadil tadi cerita tergantung sikit. Macam mana apa berlaku? So 15,000 tadi tu kan? Ya, 15,000 tu. Time tu kan kita bujang ni 15,000 ni boleh kahwin sebenarnya tau. Okay, Dah jumpa Vika belum? Belum lagi. Belum Belum lagi time tu. So time tu pula saving kita tak ada to that extent 15,000. So saya check macam situasi macam Tuan Fadi juga. Okay, cuma saya alhamdulillah time tu ada backup bank saya lah, which is ibu saya. Tebalkan muka, cakap saya dah macam ni nak sambung je license, tapi saya dapat kiraan sebab bila dapat bayar 15,000 tu bulanan akan dapat balik. So saya tahu berapa bulan boleh settle. Macam tu lah. Tapi terdesak memang tu je last option. Dia macam orang putih je, do or die. Okay. Gitu je. Tapi bila maksudnya Fadil tolong bayarkan insurans orang lah. 15,000. So boleh macam tu Adil? Ejen je yang selalu buat macam tu. Maksudnya kalau macam maksudnya contoh saya sebagai saya Fadil punya klien kan. Lepas tu tak bayar. So saya nak samakan lesen saya, anggap tu modal, nak buat macam mana? Macam mana dia orang? Susah juga insurans ni sebenarnya. Sebab kena kena pastikan. Matlamat capai. Capai. Yang penting dapat naik kapal. Tapi masa tu Fadil kena pastikan hidup lesen tu. Maksudnya nak hidup lesen tu, orang tu kena continue membayar. Ya, betul. Berapa orang masa tu? Kalau 15,000 tu katalah satu klien 1.5, kita ambil yang murah lah kan. Bahagilah 15,000 bagi 1.5.
Ayo. 100 orang lah contohnya macam tu. 1 orang. Bawah Fadil lebih tu Klien saya macam tu boleh blast kat orang. Ajak datang evolusi. Ajak datang evolusi 18-19 Jun kan. InsyaAllah Okey, tapi sebelum kita bagi ruang kepada Tuan Fadi untuk cerita kepada kita bila boleh berhutang dan sebagainya kan. Saya nak selit satu cerita dan saya yakin pendengar-pendengar pun boleh relate, di mana saya ini pandangan saya sendiri, even sampai sekarang pun lah. Saya rasa berhutang ni kadang-kadang kita dengan adik-beradik pun boleh tarik muka. Betul. Kita dengan kawan-kawan pun kita rasa jadi macam segan. Betul. Macam contoh kan, aku dengan kawan baik, Dil. Lepas tu aku pinjam kau 5,000 contoh. Lepas tu lama-lama disebabkan benda tu kan, Dia boleh renggang. kita dah janji tau, macam nak bayar sikit-sikit. Walaupun dah bayar, tapi dia rasa macam tak sedap tau. Kita pernah rapat tapi tiba-tiba jadi macam terenggang sikit dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yelah, itu walaupun kita berhutang untuk benda yang baik. Tapi ada juga setengah orang ni, bila kita tengok dekat social media sekarang ni, ramai yang berhutang disebabkan nak bergaya. Biar pepes bergaya. Sudah. Itu masalah juga. So banyaklah, kalau pengalaman saya secara peribadi, Tuan Fadi, sejujurnya hutang ni dia lebih banyak yang tak best berbanding yang best lah. Tapi bila tadi Tuan Fadi cerita, bila kita boleh berhutang tu, saya dengan Fadi dan penonton-penonton pun nak dengar. Bila yang kita boleh berhutang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita boleh berhutang ni, kena faham satu benda lah. Hutang ni wajib dibayar. Nanti saya akan bacakan satu hadis, insyaAllah. Hadis tu bukan saja untuk Tuan Zack, Tuan Fadil dan orang yang mendengar, tapi juga untuk saya nak remind diri saya. So bila kita nak berhutang dalam bisnes ni, pada pandangan saya, pada peringkat awal bisnes, elakkan daripada berhutang. Peringkat awal. Peringkat awal. Sebab apa? Peringkat awal bisnes ni, kita akan banyak buat kesalahan. Betul. Banyak buat salah. Jadi kalau kita ada duit, dia akan lagi banyak salah yang kita buat. Sebab kita rasa kita ada. Boleh spend, betul. Orang yang tak ada ni yang jadi berhati-hati. Orang yang ada, dia tak kurang berhati-hati. Contoh baru masuk gaji, makanlah apa nak makan, kan dia dah jadi buat salah tu. Contoh kan, bila dah hujung-hujung bulan tu, nak makan mana? Boleh tak kita makan sini? Dia ada option lain, dia keluar option lain. I masak sendiri Contoh kan. So peringkat awal bisnes, elakkan untuk berhutang. Okay. Guna apa yang ada di tangan. Right? Sebab tu prinsip saya guna pada peringkat awal dulu, bila saya berhutang 5,000 tadi tu kan. And then dapat recover balik. Tapi bila and then jatuh, bisnes saya jatuh. Saya tahu the consequences of kalau saya nak start balik dan saya buat hutang, saya tahu benda tak akan jadi. Jadi apa saya buat adalah saya start apa yang ada dekat tangan. Masa itu yang ada hanyalah kudrat, ada mulut dan barang tak ada. So barang ni kita boleh tak guna mulut kita untuk dapatkan consignment barang dulu. Consignment. Minta dulu, boleh tak saya nak contoh barang ni, gelas ni saya ambil dulu, seminggu kemudian saya bayar modal. Akan ada orang kata tak boleh, saya tak main consignment. Then tak apalah. If they say no, we say next. Kita cari orang yang akhirnya kata yes. Okay. If they say no, we say next. So next saya akhirnya jumpa, alhamdulillah, orang tu bagi consignment. So hari-hari saya masuk dalam pasar, jual barang tu. Bukan tunggu orang datang, saya approach orang. Sebab saya kata, saya tahu kalau aku tunggu orang mungkin tak percaya aku ke atau barang. Baik aku pergi approach orang sebab aku nak fast cash. Kan? So daripada situ, business grow. Bila kita nak boleh pinjam hutang, boleh berhutang. Bila nak grow your business. Dan nak grow business tu, bila kita ambil hutang tu, nak letak dekat mana? Elakkan ke tempat yang melibatkan overhead. Contoh-contoh tu? Maksudnya kalau macam kita berhutang, nak tambah pekerja tak boleh lah. Sebab apa? Dia hangus. Dia tak masuk, dia hangus. Boleh faham? Faham. Contoh, hutang sebab apa? Sebab tak boleh bayar office. Hangus lah. So kita pun ambil hutang. Bro, boleh tak pinjam dengan kau 15,000? Kenapa? Aku nak bayar office lah. Kau tak, office kena tutup ni. Budak-budak tak tempat ni. Okey, pinjam 15,000, bayar office. Habis bulan ni, habis. Hangus lah. Duit tak masuk. Dia tak boleh tambah. Dia tak bertambah. Dia tak multiply benda tu. Jadi tempat terbaik kalau untuk berhutang kat mana pula Tuan? Untuk expand, dengan kata lain, untuk tarik lebih ramai pelanggan. Jangan berhutang untuk overhead. Jangan berhutang untuk overhead. Hangus guys. Ni saya cerita untuk SME tau. Kalau syarikat besar dia lain pula cerita dia. Let's say you dah satu level yang
most probably yang dengar ni dia founder yang level 100 juta setahun. Itu dah level lain. Ni saya cerita ni majority orang. Jangan berhutang untuk overhead please guys. Ambil hutang bayar gaji staff. Habis. Contoh. Staff dapat gaji hore-hore, productivity dia tak naik. Sebab apa? Kenapa kau lost? Because of productivity staff tu tak jadi before this. Kau masih bayar gaji dia. Dia hore-hore. Lepas tu, bos, bulan depan macam mana? Bulan depan kita tak boleh bayar gaji. What happened? Takkan nak hutang lagi. Dia, tak apa, saya cari company yang boleh bayar gaji saya. Lepas tu kita yang founder dia hanyut. Habis. That's what we call overhead. Tapi bila kita ambil ni, let's say kita kata, okay, aku nak buat marketing. Alright? Kita test dulu marketing. Katakanlah kita keluar duit sikit, 100 tak payah berhutang lah. Kalau 100-200 kan, tengok mana korek-korek mana kan, tabung anak ke apa, keluarkan 100. Dalam kereta mesti ada duit sen-sen, RM5 kan. Kereta Tuan Fadi kita tahu. Ada lah. Tahu kat mana? Kita tahu kat mana. Ada. Oh, tahu kat mana? Oh, okay. Sebulan Tuan Fadi kita dengan kereta Tuan Fadi. Itu keep it to ourselves. Okay. Jadi kita ambil duit kat mana-mana tu, buat marketing kecil-kecil dulu. Try tengok. Oh, okay. Buat banner. Macam saya dulu, saya buat banner. Saya buat banner sebiji, 2 biji. Tengok, ada respon. Okay. Kalau saya tambah ni, ada respon lagi. Okay, now it's time to go big. And then kalau terpaksa masa tu, go lah. Untuk marketing, tarik lebih ramai pelanggan. Sebab pelanggan tu yang akan bagi duit pada kita. Tarik lebih ramai pelanggan. Marketing lah. Waktu tu hukumnya harus gitu. Jangan berhutang untuk overhead deal. Betul lah. Tapi ingat pesanan Tuan Fadi, sebelum kita tu buat test dulu marketing tu. Test betul. Marketing, billboard ternaik. Habis. Itu satu hal pula. Satu hal juga. Deal punya 200.5 boleh Zack. Bukan 200.5, 250,000. Habis hanyut. Alright, so kita akan terima pemanggilan pertama. Boleh? Sekejap lagi saya akan bagi tahu tanpa ada hutang pun kita boleh grow. Boleh. Stay tune dah. Ni satu mahal ni. Satu mahal. Boleh? Pemanggil. Jangan naik kuat sangat nanti bergaung. Kan dia kata. Alright. Okay. Pemanggil. Siapakah orangnya? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan wanita. Ah. Puan, boleh perkenalkan diri Puan dan buat menjaga apa Puan? Saya Puan Anis dari Ceras. Okay. Puan Anis Saya dari buat- Ceras. Ya, saya. Okay. Right. Ah, So, Puan saya Anis, buat bisnes kek pisang. Kek kek pisang. pisang. Sedap. Saya berniaga kek pisang. Dia kalau dapat hantar kat sini sambil Cik, awak dah level Tuan Fadi Memang niat nak hantar. Okey. Memang niat nak hantar dan minta alamat ni nak hantar ni. Boleh Kota Damansara je. Sebab saya Baik, punya kek pisang saya kek pisang saya dia unik sikit sebab dia kecil, dia ada topping, dia senang makan, dia macam-macam. Dia punya ni memang saya Ya kek pisang bukan macam orang lain. Topping ada Puan. macam-macam. Ada macam-macam lah. Okey. Okay, Tuan Zek, saya tolong makan ni. Okey, boleh. Kita risau. bagi Tuan Fadi. Baik, Puan. Jadi hari ni alhamdulillah rezeki Puan boleh berbual dan bertanyakan apa-apa saja soalan kepada Setelah Tuan 5 Fadi. tahun saya follow Panel Evo. Berapa tahun? Dah 5 tahun dah saya follow. Masya Panel Evo. 5 tahun. Alhamdulillah. Disebabkan Puan 5 tahun bersama Orang Fani Kelantan, Evo. orang Kelantan. Dari Kelantan. Mana? Orang Kelantan. Boh Fadi pasir putih, kita pasir tumbuh. Dia tahu tadi pasal putih. Dia dah hard fan ni. Kita kena bagi sesuatu Saya Tuan memang Fadi. tahu Tuan Fadi, betul. background Tuan Fadi ni. Alhamdulillah. Okey, gapo lagi awak Puan tahu pasal Tuan Fadi? Gapo lagi awak Puan tahu pasal Tuan Fadi? Tuan Fadi kalau kata sebanyak saya follow ni memang dia bukan jenis yang apa kata dia mengajar tu bukan hanya untuk niaga. Dia memang untuk dunia dan akhirat. Lepas tu dia mengajar tentang Islam. Lepas tu jadi saya macam kalau saya masuk kelas Tuan Fadi memang saya menangis. Memang kata lepas dia tu memang saya menangis kata. Allah Akbar. Puan pernah pergi evolusi lah. Mesti pernah pergi evolusi kan? Saya join yang masa hari tu, saya join yang masa dalam PKP tu. Online. Online tu. Zoom meeting tu memang saya join lah. Yang offline pernah datang tak Puan? Yang dapat jumpa depan-depan? Belum lagi. Belum. Kalau Puan. kita bagi Puan, kalau kita Tuan Fadi sendiri nak bagi tiket kat Puan untuk datang offline evolusi, Puan nak tak? Mestilah nak. Siapa tak nak. Nanti tim kita akan berhubung dengan Puan Aura Okey, tu ada. Aura tu ada. Aura tu ada. Baik, nanti tim kita akan berhubung dengan Puan. Tapi sebelum itu Puan, kita tak nak kacau. Kita Betul. bagi ruang kepada Puan untuk bertanyakan apa saja soalan. 5 minit kepada Tuan Fadi. Silakan. Okey, soalan saya sekarang ni, saya memang dah ada, memang niat saya memang nak switch agent lah, meniaga untuk ada agent. Okay.
saya memang dah ada ejen lah, lebih kurang dalam 5 hingga 10 orang. Cumanya sekarang ni ejen ni kalau ibarat macam kena ketuk baru ada order. Kalau tak ketuk sendu balik macam tu. Okay. Macam mana saya nak kekalkan dia orang punya momentum dia orang tu supaya orang kata terus dengan terus orang kata menjual saya punya produk dengan macam mana saya nak create ejen baru tu. Orang kata nak panggil orang lain untuk berminat nak join juga. Macam mana nak pastikan ejen tetap menjual produk saya sehingga saya kaya? Betul. Supaya dia punya Itu ramai orang. Best lah boy ni. Dia real. Dia true. Okay. Macam mana Tuan Fadi? Okay. Saya nak tanya, Cik Puan nama apa Cik Puan sekali lagi? Puan Ani. Anis. Okay. Cik Puan Anis. 5 orang yang jadi ejen ni macam mana jumpa dia orang? Saya jumpa asalnya dia customer saya, dia hanya membeli dan makan kek saya je. Okay. So 5-5 ni adalah customer? Betul. 5-5 tu memang asal customer saya. Sebab dulu saya berniaga benda lain. Dulu saya berniaga buat catering. Okay. Semua saya So berniaga. apa yang Cik Puan perlu buat? Ada 2. Satu, keep on buat benda yang sama. Berulang-ulang kali. Sehingga 5 ni akhirnya jadi 50. 50 jadi 500. 500 jadi 5,000. 5,000 jadi 50,000. Orang ejen. Faham? Okay, saya faham. So first kali, never ever start recruiting. Maksudnya? Jangan berhenti rekrut orang baru untuk jadi ejen kita. Faham? Teruskanlah. Ya. Faham. Cari orang baru tu. Cari orang baru. New blood. Cari orang baru. Sebab dalam ejen ni hanya 20% saja yang akan aktif. 80% memang tidur. Betul. Confirm. Betul. Tahu lepas tu nak ketuk-ketuk buat apa? Memang dia tidur. Kalau tak tidur syahid. 2 tu je. Yang biasanya syahid lah. Tidur tu hampir-hampir nak syahid. Tapi biasanya syahid. Jadi apa perlu Cik Puan buat? Nombor 1 adalah recruiting. Hari-hari buka je mata. Kan? Buka je mata. Bismillah. Terus fikir. Aku nak rekrut siapa hari ni? Bukan kepada siapa aku nak jual kek. Jangan. Biasanya you akan fikir kepada siapa saya nak jual kek hari ni. Tidak. Kat mana marketing saya nak cari, betul? Sekarang ni mulai hari ni, siapa saya nak ajak jadi ejen? Hari-hari itulah zikir dia. Kalau jumpa dengan orang pun, katakanlah orang tanya, you buat bisnes apa? Oh, saya membantu usahawan-usahawan untuk meningkatkan jualan mereka dan meningkatkan kehidupan mereka dengan menggunakan pakai bisnes kek yang saya ada. Boleh faham tak? Faham. So kita bantu orang sekarang ni tambah income. Bukan bantu orang rasa kek kita. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah bila kita dah start recruiting, mesti training mereka secepat mungkin pada hari kelahiran mereka di dalam bisnes kita. Faham? Dia join je jadi ejen, terus training dia. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga untuk jual produk kita. So in order untuk kita bagi training, kita yang kena ada ilmu dulu. Betul kan? So maksudnya apa? Maksudnya kena spend duit pergi kelas untuk dapat ilmu. Kalau nak dapat YouTube boleh tak? Nak pergi Google boleh tak? Boleh, tapi mungkin kita akan last kali dia panggil apa? Information overload. Banyak sangat information, last kali tak tahu mana satu yang aku nak cekau dulu. Last semua tak buat. Last semua tak buat. So what you should do adalah cari guru, cari mentor, cari ilmu yang tepat, duduk dalam circle yang betul untuk akhirnya you dapat ilmu tu, you nak train balik ejen. Betul. Boleh faham? Buat dua ni je, insyaAllah. Okay, saya faham. Boleh? Alright. InsyaAllah. So make sure datang evolusi lah, dapatkan ilmu, dapatkan circle yang baik insyaAllah. Kalau saya punya orang kata Tuan Fadi punya anti ke YouTube ke apa semua, memang saya memang tak miss out. Kata kita punya semangat. Kalau saya tak tengok Tuan Fadi, saya tidur balik, saya syahid balik. Masya Allah. Masya Allah. Terima Lepas tu kasih. Tuan Fadi punya pesanan istighfar jangan lupa tu, memang kata memang alhamdulillah lah, memang kata saya dapat bercakap Tuan Fadi, memang kata dah nangis. Tak percaya boleh cakap Tuan Fadi. Istighfar tu sebab Allah suruh. Kan? Memang Allah suruh dalam surah Nur. Saya sampaikan saja. Beramal tu first kita, sebab nak dapat iman ni tak ada jalan lain melalui hanya satu jalan, iaitu mujahadah. Susah payah. Kita susah payah istighfar. Nanti janji Allah tu sampailah. Ni pun antara janji Allah lah ni. Mungkin kita boleh call direct sekarang kan. Betul. Dengan izin dia juga.
Betul. InsyaAllah. Sebab kalau ikutkan saya, kalau kita orang niaga ni macam-macam kita survey, macam-macam cikgu, macam-macam orang kata macam-macam orang punya nak belajar kelas itu, kelas ini, macam-macam semua kita nak, betul tak? Dan kita tak tahu mana satu mentor yang kita nak pilih. Mesti kita akan confuse, betul? Betul. Boleh belajar memang, daripada tapi mana-mana Alhamdulillah. guru pun tak ada masalah. Ilmu bagus. Betul. Right? Cumanya pilihlah guru yang mursyid. Sebab ada guru Insya dia Allah mengajar dengan ilmu, itu dia masuk. lekat dekat otak tapi dia tak masuk hati. Pilih betul. guru yang boleh. Semua orang boleh kita belajar, jangan risau. Janganlah terlalu memilih sampai last kali kita tak buat apa-apa. Betul-betul. Okay? Okay, faham. Alright. Terima kasih Okay. banyak Cik Puan Anis. Alright. Sebenarnya menjawab tak? Okey tak? How do you feel today? Alhamdulillah. Rasa kau ada bagi ni? Memang saya dah rasa memang bakit lah orang kata. Sebelum ni memang saya rasa macam dah nak down balik dah. Alhamdulillah dengan nasihat, walaupun dengan orang kata dengan tip yang Tuan Fadi bagi, walaupun singkat, walaupun sekejap, tapi memang saya dah faham. Dengan mendalam tu memang saya dah boleh faham. Alhamdulillah. Baik Cik Puan Anis. Rasa kalau dapat jumpa Cik Puan Anis depan-depan ni best ni. Betul. Nanti kalau jumpa pastikan kenalkan tau. Saya Anis daripada Pasir Tumbuh. Yang call hari tu. Yang call hari tu. Betul. Yang meniaga tinggi Kelang tu. kan? Kelang. Tapi asal masih tumbuh. Oh sekarang kat Kelang. Cerah. Cerah sampai asap Pasir Tumbuh. Asal masih tumbuh. Kalau tak dia tak boleh kecek KL affluent gitu. Oh. Kalau pure doh dia tubik Nasi confirm. kopi Tuan Fadi kenal. Macam mana? Chicken Coffee, teh nombor 1 Kelantan tu. Sel nombor 1 Kelantan. Apa dia? Cabai pak Pasir Tumbuh tu kan ada kedai nasi kopi tu. Okey. Tu sepupu saya. Oh Masya Allah. Okey. Memang tahu kenal. Cik Puan Anis telah menyebarkan tempat lepak Tuan Fadi Cabai lepak Pasir Tumbuh. Okey Cik Puan Anis, terima kasih banyak. Jumpa di Evolusi Puan Anis. Nanti tim kita akan bantu Puan Anis untuk ke Evolusi, InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Fadi. Okay, alright. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Tuan Fadi. Alhamdulillah. 5 lepak tahun pun dah tahu. Macam mana dia? Tempat lepak pun dah tahu dah ni. Wow, dahsyat. Dia tahu Tuan Fadi lepas mana. Dia tahu asal Pasir Putih. 5 tahun dia follow Tuan Fadi. Okey, terus terang walaupun kita bersama hal hutang dengan Tuan Fadi kan. Tapi alang bila kita dapat panggilan daripada seorang yang macam tu, yang memang betul-betul menganggap Tuan Fadi seorang yang memang mengubah hidup dia dan memberi dia harapan dan sebagainya. Actually sebagai seorang Tuan Fadi, apa yang Seorang Tuan Fadi, insan yang seorang bernama insan bernama Tuan Fadi ni, what do you feel Tuan Fadi? Feel great. Tiba-tiba Tuan Fadi jawab macam tu Sebab saya terasa rasa macam tanggungjawab tu berat tak? Ni nak cerita to be honest ke? Yes. To be honest saya kalau orang cakap macam tu, saya tak ada any feeling. Sebab kalau kita rasa feeling itu, dia akan jadi level meninggi diri. Tapi kita kena ingat, ada lagi tinggi, langit lagi tinggi. So saya cuba untuk pastikan diri saya tak rasa apa-apa bila orang cakap macam tu lah. Tapi still appreciate lah. Saya appreciate bila mana orang ni. Sebab tujuan kita buat hanyalah untuk bagi manfaat. Maksudnya manfaat tu sampai. Bukanlah untuk supaya, Tuan Fadi saya. Itu bermakna saya. Saya tidak maknakan kepada perlu saya untuk itu. Tujuan itu. Bila kita buat Funivo ni, maknanya lebih kepada apa manfaat yang kita sampaikan. Tanpa orang kenal saya pun, saya lagi suka orang tak kenal saya. That is my mission. Mission saya adalah untuk manfaat. Sebab tu kalau tim Funivo ni, seramai-ramainya kalau boleh lah, pergi semua orang ke depan. Tak perlu pun saya seorang ke depan. Biar orang kenal orang lain, tak apa. It's okay. Yang penting manfaat tu yang sampai. Alright. Apa pun sekali lagi terima kasih Cik Puan Anis kalau tengah dengar ni. Okey, Fadil. Ya. Rasanya kita dah cerita pasal hutang. Betul. Bila Tuan Fadi pun dah explain dekat kita. Sampai tempat lepak Tuan Fadi pun kita dah tahu. Lepas tahu ni kita dah tahu. Tak habis lagi yang tadi, yang which is kalau tak ada option lain. Yes, selain hutang. Yes, yang option lain tu yang kita nak tahu. Sebab sebagai contoh ada juga hutang Tuan Fadi. Itu terang saya rasa pendengar-pendengar pun kena tahu, mungkin terlepas pandang, ada juga hutang yang kita tak rela.
yang kita tak rela. Tiba-tiba ada hutang ni. Macam cerita Macam yang saya cerita yang minggu lepas lah. Kadang-kadang kita tak perasan sebab dunia ni bersistem. Apabila dunia ni bersistem, kadang-kadang tiba-tiba macam mana datang ni. Secara ringkasnya, saya pernah terhutang dengan satu kolej ni dan melibatkan saya sebut harga dia 10,400. Itu hutang yang di mana saya tak minta pun hutang tu apa semua, tapi disebabkan saya punya kelalaian dan saya punya ambil mudah terhadap sistem yang dah ada kat dunia ni. Pompang after 5, 6, 7 years later, saya dapat panggilan kata saya ada hutang. Itu pun tak tahu macam nak bayar apa semua, tapi alhamdulillah dapat selesaikan. Kalau begitu Tuan Fadi, bagaimana? Apa yang sebab saya terbayangkan alhamdulillah saya dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, tidak begitu kaya, tidak begitu miskin, sederhana, dan cara didikan saya daripada kecil pun alhamdulillah mak ayah bagi elok. Tapi saya terfikir, what if kawan-kawan saya yang asalnya daripada kampung, daripada ni dan kena senasib dengan saya, mereka ni macam mana Tuan Fadi untuk hutang yang tidak bersedia? Dia tak boleh lari Tuan Zaid. Bila nama hutang ni Allah suruh jelaskan, full stop. Dia tak boleh lari. Kau buatlah demo ke apa ke, tak nak bayar PTPTN kan. Ouch. That is what we call hutang. Memang Allah dah bagi tahu amaran itu siap-siap. Hadis kejap lagi saya akan baca pun. Hadis tu saya baca, dia pun betul-betul menghentak saya juga. Memang Allah suruh bayar. Tiba-tiba ke, tak tiba-tiba ke, itu hutang. Kena bayar. Macam mana kalau rakyat marhain ke whatsoever? Usahakan. Jangan nak merintih kepada orang yang tak sudi. Buat demo orang tak sudi. Itu adalah ekonomi Malaysia. Kalau aku bagi free, habis ekonomi. So is there any other option? Of course there's other. Paling tidak pun, paling busuk pun kau mesti reti bawa motor. Paling bodoh-bodoh pun reti bawa kereta. Bawalah Grab ke Foodpanda ke. Janganlah kata tak boleh. Bila tak boleh, when we focus on that word, then kita akan fokus kepada tak boleh. Saya suka. Salah satu lagi saya tengok video Ustaz Samsul Debat. Samsul Debat dia kata, kita bagi pinjam, itu pun tak nak belajarlah betul-betul jadi scholarship. Betul. Dapat scholarship. So there's always a way lah. So kita pegang dengan kata-kata tu, di mana hutang by hook or by crook wajib dibayar. Alright, full stop. Cun. Baik, kita rehat dulu. Tapi lepas ni kita kembali balik. Sebelum Tuan Fadi baca hadis tu, kita nak tanya Tuan Fadi, apakah cara untuk strategi niaga tanpa hutang. Yes. Kita kembali selepas ini. Funivo Podcast. Nilai kita adalah bergantung kepada berapa banyak manfaat yang kita sudah berikan kepada manusia yang lain. Semakin banyak manfaat yang kita berikan, maka makin tinggilah nilai kita. Dan kepada seorang peniaga, kalau nilai anda tinggi, anda sudah tidak perlu mencari klien atau pelanggan. Pelanggan yang cari anda. So tuan dan puan, naikkan value dengan beri manfaat. Bila saya konsisten live setiap hari, niat saya hanya nak sharing kebaikan dan saya nak bagi manfaat kepada orang lain. Sale company RM460,228. Rajuk dia perkosaan ilmu. Hari-hari buat. Jadi sale naik, sentiasa order sampai sekarang tak berhenti. Kita dah cecah 1 million minimum. Saya live setiap hari. Saya buat FB live setiap hari. Total jualan saya pada tahun 2020 RM862,000 setahun. Okay, alright. Assalamualaikum. Saya bagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, tak pernah masuk slot tiba-tiba kan. Okay, so tadi kita nak bincangkan sebelum kita baca hadis ni tentang cara lain selain berhutang untuk kita berniaga. Okay, ada banyak cara. Okay, salah satu dia adalah kita cari business partner yang ada duit. Business partner tu yang akan fund kita. Okay. Ada banyak business kat Malaysia. Saya tak nak mention any names kan. Tapi kalau anda jumpa kita di depan, saya boleh beritahu lah. Terutama syarikat-syarikat SME. Yang contoh kafe atau salon-salon kecantikan yang kita tengok pergi mana-mana mesti ada. Banyak Banyak gila.
Umpama kalau kita tengok sebanyak-banyak ni macam DIY lah, Mr. DIY. Di mana ada jalan di situ ada Mr. DIY. 99 Speed Mart. 99 Speed Mart. Jadi kita pun tengok, ini syarikat Bumi Putra ni. Mesti owner dia kaya gila sebab banyak gila cawangan. Tak, sebenarnya dia guna OPM, Other People's Money. Jadi contoh nak buka satu cawangan. Okay. Contoh kedai kopi. Ada satu kat Kelantan tu, coffee shop. Dalam masa setahun banyak gila cawangan dia. Di mana saja ada jalan, di situ ada kopi tu. Kat Kelantan lah. Dekat Kelantan Terengganu ada satu tu. Nanti datang saya bawa. Okay. Kan? So macam mana dia guna? What is the method yang dia guna? Yang ada satu lagi kedai-kedai yang lain-lain lah kan. Setiap cawangan yang nak dibuka, dia akan cari seorang funder. Contoh, Tuan Zack adalah funder. Nampak? Body pun kata-kata founder lah tu, kan? Kan? So saya nak run the business. Okay? Saya saya dah buat satu model business saya dekat satu lokasi A. Dia kata, sebulan boleh dapat 200,000. Kalau aku buka satu lagi, sebulan 400,000. Alright? Jadi saya nak buka di tempat Fadil. Okay? Fadil ni owner kepada bangunan. Okay. Fadil pun kata, okay, sewa saya sekian. Kita mesti ambil corner lot. Kita tak nak main tengah-tengah. Kita nak ada brand kita, power tepi jalan, corner lot. Baru orang nampak gah. Macam Starbucks kan, buka mana-mana mesti gah punya. So saya kacau. Buat mahal Fadil charge. Lepas tu dengan renovation kita nak on par dengan Starbucks ni. Mesti 200,000 punya kena keluar. Jadi saya pun kata, Tuan Zack, nak tak buat bisnes? Tapi Tuan Zack tak payah buat bisnes. Saya run everything. I will run it for you. Okay? So kita buat satu syarikat. Nama syarikat tu ABC contoh. Okay. Tuan Zack bagi pam modal je. You will get 40%, saya pegang 60%. Tuan Zack kata, no, saya nak 60%. Kan? Rasa funder dia nak lebih. Badak datang mesti nak lebih. Badak datang lebih. Saya kata, okay lah. It's okay. Saya memang nak 40 je. Tapi saya nego. saya bagi dulu 60. Kalau orang nak nego, saya memang nak that 40 to 49. Sebab orang yang bagi duit lah patutnya dapat banyak kan. Nego-nego Tuan Zack kata, okay. Saya pun ambil duit tu. Company kita pergi buka kat sini. Tuan Zack tak payah fikir apa-apa. Run setahun dapat 200,000 sebulan. Happy tak? Happy. Saya pun nak buka tempat lain. Saya pun cari orang lain pula. So cepat tak proses tu? Laju gila. So guna duit orang lain. Lepas tu setiap kali kita nak guna duit orang tu, buka syarikat baru. Banyaklah syarikat dia sebenarnya. Banyak syarikat. Tapi boleh tak jadi holding company? Boleh. Saya ambil contoh. Sekarang ni Tuan Zack 60. Okay. Saya 40. Okay. Let's say kita buat satu perjanjian sekian. Dalam perjanjian tu saya boleh beli share Tuan Zack. Dengan dia adalah bila kita nak beli share ni, ni cerita lain ni, dia teknikal sikit. So katakanlah satu masa tu saya kata, okay, saya dah ada that cash. Saya nak beli balik. Katakanlah saya 60%. Saya 49%, Tuan Zack own 51%. Saya nak beli 2% daripada saham. Saya pun beli saham. Dan tempat-tempat lain pun saya beli juga saham lain. Akhirnya saya akan jadi holding company yang hold semua tu bawah saya. Sebab dah majority lah. Dah majority semua. So guna duit orang lain. Boleh faham? Mahal benda ni. Tuan Fadil ada berapa persen kat sini? Ceritanya tadi macam nak beli je tu. Tuan Fadil takkan bagi tahu. Dia very down to earth. Tata dia dah holding apa kita tak tahu kan. Dan Tata ada parti politik yang dia pegang, kita tak tahu kan. Tapi ilmu ni sangat mahal tuan. Sangat mahal. Sebab itu kita buat Wira Capital. Ilmu tu ada dekat Wira Capital. Alright. Baik. Itu satu cara. Cara yang lain juga adalah kita boleh dapatkan dana-dana government. Dana government. Yes. Tapi dana-dana ni dia takes time nak ambil. So kita dia panggil apa? Dia panggil grant kan tuan? Ya, grant ni kena tahu jalan-jalan dia lah. Pergi pitching, kena belajar pitching dan sebagainya. Right? Itu cara-cara yang orang lain gunalah untuk dapatkan duit selain daripada berhutang. OPM yang tadi tuan cakap tu, dia macam crowdfunding juga lah. Dia banyak lah crowdfunding,
banyak lah. Dia banyak strategi lah kat situ. Tapi guna duit orang lain. Tapi crowdfunding tu kita tak payah bagi persen. Kan kita bagi persen tak? Kita bagi juga. Tapi contoh okay, ni saya cerita ada satu company, nak sebut ke tak nak tak payah. Tak payah sebut lah. Sebab saya takut, sebab itu strategi bisnes dia, takut kita ni. Okay, ada certain company dia tak nak, sebab kalau company Sdn Bhd, dia boleh ada shareholder 50 orang, if I'm not mistaken. Dia tak nak serabut dengan 50 orang ni. Kau tak, aku kena menjawab dengan 50 orang. Kan? Jadi maksudnya boleh 50 orang lah masuk nama. So ada company dia memang tak nak. So dia cari company, contohnya Gobi Partners. Okay, Gobi Partners. Gobi Partners Singapore. Gobi Partners ni dia yang invest dalam Kasem. Pernah Kasem? Kasem ya. Kasem. Jadi contoh Kasem kan. Kasem dia nak beli kereta banyak. Ni dia nak cari cash kat mana? Jadi apa berlaku adalah dia pitching untuk Gobi invest dalam dia. Alright? Gobi invest dalam dia buat, let's say berapa ratus juta. Tapi Gobi dapat duit dari mana? Ada investor dia. Gobi pergi cari investor yang banyak kat belakang dia. Jadi Kasem menjawab pada siapa? Kepada semua orang ni ke atau jawab pada Gobi? Gobi saja. Jadi dalam syarikat tu Gobi ada nama. Faham. Gobi menjawab dengan orang belakang. Dia buat kerja dia lah, jawab orang belakang. Yes. Yang Kasem jawab dengan si Gobi je. Jadi dia tak pening kepala. Tapi ada orang dia buat ramai-ramai. Itu yang pening tu. Nak dapat, let's say nak dapat 1 juta. Dia open untuk 50. Lebih daripada 50 dia kena jadi berhad. Berhad pula cerita dia. Tapi itu cerita lain lah kan. Banyak ni sebenarnya. Banyak ni Fadil. Mahal. Okey, jadi terima kasih kepada anda semua yang terus mendengar kita di Fun Evo Podcast. Tapi seperti biasa, seperti episod-episod sebelum ni, sebelum kita tamatkan episod kali ini, kita nak dengarlah perkongsian hadis of the day daripada Tuan Fahdi Ghazali. Silakan. So saya akan baca daripada muntakab hadis juga. Alright, hadis-hadis pilihan. Ni hadis ni hari ni di muka surat 472. Dia berkait dengan hutang. Okay? Kena. Berkait dengan hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah berkata, kami sedang duduk-duduk di halaman masjid di tempat yang biasanya jenazah diletakkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada bersama kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat pandangan baginda ke langit, lalu memandang sesuatu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangannya. Kemudian dalam keadaan yang penuh fikir, baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dahi lalu bersabda, Subhanallah, Subhanallah. Alangkah kerasnya amaran yang diturunkan. Sayyidina Muhammad bin Abdullah berkata, kami hanya berdiam diri sepanjang siang dan malam itu sehingga ke pagi. Namun, kami merasakan bukanlah satu perkara yang baik untuk kami berdiam diri. Lantaran itu, pada waktu pagi, saya bertanya kepada Nabi SAW, apakah amaran keras yang telah diturunkan? Baginda SAW bersabda, amaran keras telah diturunkan berkenaan hutang. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad ada di genggamannya, jika seorang itu syahid di jalan Allah, kemudian hidup kembali, lalu syahid lagi, kemudian hidup kembali, sedangkan dia masih menanggung hutang, maka dia tidak akan dapat memasuki syurga selagi hutangnya tidak dijelaskan. Masya-Allah. Masya-Allah. Hutang tuan Apa maksud ni? Ni level mati syahid tau. Maksudnya hutang dia tak nak kena bayar juga. Sebab syahid ni memang Allah jadikan syurga katanya. Tapi tak lepas. Hadis ni bukan kata mati hidup tau. Ni syahid, hidup, syahid lagi. 2 kali syahid maksudnya. 2 kali. Demi Tuhan nyawa, okey. Jika seorang itu syahid di jalan Allah, kemudian hidup, lalu syahid lagi, hidup kembali, sedangkan dia menanggung hutang, dia takkan 2 kali. Walaupun 2 kali syahid, still tergantung macam tu ya. Wow, Wajib.
Wajib guys, walau apa sekalipun, sikit-sikit lah. Boleh RM5 ulur lah RM5, RM10 ulur lah RM10. Yang penting hutang tu kita jalan bayar, insyaAllah. Enjoy the progress lah. Enjoy the progress, insyaAllah. Melainkan orang yang bagi hutang tu kata tak apa, aku halalkan. Dan yang macam selalu berlaku waktu orang meninggal kan, kan dia cakap kan, kalau si mati ada hutang apa semua, dan biasanya orang halalkan je. Betul tak? Saya pun ada orang hutang dengan saya ni, saya macam halalkan je lah. halal. Mudah-mudahkan. Mudah-mudahkan, Kita niat halal ni, InsyaAllah Allah bagi 10 kali ganda. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar setia Funny Evo Podcast. Terima kasih juga Tuan Fadi. Perkongsian hadis kali ni saya rasa memang betul-betul perkongsian hadis yang mantap. Dan juga ilmu pun mahal. Mantap. Kopi partner semua keluar. Betul. Apa-apa terus bersama dengan kita di Funny Evo Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, follow dan join Evolusi nanti. InsyaAllah. Tinggal berapa hari lagi ni Fadil? Ini dah Rabu, Jumaat. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu 18-19 lagi 3 hari nak Evolusi ni. Memang dah excited betul. So kalau nak daftar, pergi ke evolusi.my. Betul. Bawa ramai-ramai, satu kampung pun bawa, yang risau. Kita jumpa sana. Mana tak tahu dekat Evolusi tu kita boleh buat podcast live. Betul. Free kan Tan? Tiket Evolusi free ke macam mana? Sponsor. Sekarang ni sponsor. Tapi terhad kepada tengok tim Funny Evo Plus atau Kuasa, ada lagi allocation mereka. Dia orang yang sponsor lah. Okay, jadi terima kasih kepada Kuasa dan juga FE Plus. Pastikan anda grab kota yang percuma ni yang sangat super duper limited. Yes. And if you enjoyed this podcast, don't forget to like, subscribe and share it to your friends. Dan jumpa lagi di episod minggu depan. Saya Zaid Murikan dan saya Fadil Rasul bersama saya Fadi Ghazali. Yes, Funny Evo Podcast signing out. Bye-bye. Assalamualaikum. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funny Evo.